Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. 弟兄姐妹们，我们来到主的面前。 Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu lah yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. 主，我们感谢你的慈爱，因你的慈爱，我们能来到你的面前。 Kami bersyukur ya Tuhan karena meskipun hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi keselamatan kami pasti karena dijamin oleh karya salib Kristus. 主，我们感谢你，虽然我们知道我们的生活是不确定的，可是在你里面，我们确定我们拥有永生。 Maka pada malam hari ini ya Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. 因此，我们今天带着喜乐的心来到你的面前， Karena kami percaya ya Tuhan, Engkau menyediakan berkat dan kekuatan bagi setiap kami. 因为我们相信你预备福分给我们。 Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara sekali lagi kepada kami. 所以，主，当我们今天来到你的面前，读你的话语，听你的话语，求你对我们说话。 Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan. 求圣灵在我们的心和我们的思想动工，使我们能明白你的话语。 Terima kasih Tuhan. 感谢你，主啊！ Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berserah. 我们这样的祷告是奉主耶稣基督的名所求。 Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. 主内的弟兄姐妹们，晚安。 Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Ibrani pasal yang ke-12. 我们来打开我们的圣经，在希伯来书第12章。 Malam hari ini kita akan merenungkan dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 今天我们要思想神的话语，在希伯来书12章第1节到第3节。 Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pertama-tama saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian penerjemah akan membaca dalam bahasa Mandarin. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. 希伯来书12章第1节到第3节，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。 Saudara, lari atau running itu adalah salah satu olahraga yang lagi ngetren belakangan ini. 弟兄姐妹们，跑步就是最近很流行的一项运动。 Saking ngetrennya saudara, karena pandemi saudara sekalian belakangan katanya malah ada lomba lari yang disebut dengan virtual run. 活到呢，最近因为疫情期间呢，有一个赛跑叫做虚拟跑。 Nah saudara, kalau kita melakukan sebuah penelitian riset sederhana tentang lari, 弟兄姐妹们，如果我们做一个简单的研究关于跑步， maka lari sebenarnya saudara sekalian bukan hanya sekedar salah satu dari sekian banyak jenis olahraga. 那么跑步呢，实际上不仅仅是一种锻炼。 Misalnya saudara sekalian, bagi anak balita saudara sekalian, lari itu adalah salah satu tanda perkembangan fisik, perkembangan motorik yang sehat. 比如呢，对于幼儿而言呢，跑步是健康的身体和动作发展的标志。 Dan saudara, jauh sebelum lari itu menjadi ajang olahraga, lari itu sebenarnya saudara adalah kemampuan dasar yang membuat manusia itu bisa bertahan hidup sampai hari ini. 那远在跑步成为一项运动之前，跑步是一项基本功能，使人得以生存。 Misalnya saudara sekalian, manusia berlari ketika misalnya dikejar binatang buas saudara.
比如呢，人呢被野兽追赶时，他会跑。 Atau sebaliknya saudara sekalian manusia berlari untuk mengejar binatang yang bisa dimakan. 或者反而的说，人呢他奔跑追逐可食用的动物。 Nah saudara itulah sebabnya ada ahli-ahli yang kemudian menyimpulkan bahwa humans were born to run. Manusia itu sesungguhnya dilahirkan untuk berlari. 那因此呢，有专家做出这样的结论，就是人类天生就会跑。 Saudara setuju nggak saudara? 大家同意吗？ Mungkin saudara yang kurang suka lari bilang nggak setuju gitu saudara ya. 弟兄姐妹们，如果不喜欢跑步的话，可能不同意。 Saudara kita tidak harus setuju dengan kesimpulan ahli tadi yang mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan untuk berlari. 弟兄姐妹们，我们可以不同意这个结论。 Tetapi kalau kita membaca Alkitab saudara sekalian, kita akan menemukan khususnya dari Ibrani pasal 12 tadi saudara sekalian bahwa believers were born again to run. Orang percaya dilahirkan kembali untuk berlari. 但是呢，弟兄姐妹们，如果我们读圣经，就刚才我们读过的希伯来文12章，我们会发现信徒们他重获新生是为了奔跑或者向着标杆直跑。 Apa maksudnya saudara sekalian? 什么意思呢？ So pada waktu kita menerima anugerah keselamatan dari Allah Bapa melalui karya Yesus Kristus, 弟兄姐妹们，就当着我们接着基督的圣工，接受天父的救恩。 saudara di saat itu Allah Roh Kudus kemudian bekerja di dalam diri kita, melahirbarukan kita, sehingga kemudian kita bisa beriman, kita bisa percaya kepada satu-satunya Allah yang benar. 那时呢，圣灵就使我们重获新生，使我们相信唯一的真神。 Dan di saat itulah saudara sekalian kita menjadi orang percaya, menjadi orang yang sudah lahir baru. 而且那时我们就成为信徒。 Dan menariknya saudara sekalian, setelah lahir baru saudara sekalian, kita tidak langsung diangkat oleh Tuhan ke surga. 而且弟兄姐妹们，有趣的是呢，重生之后呢，我们并没有立即上天堂。 Alkitab justru memberitahukan kepada kita saudara sekalian bahwa setelah lahir baru itu saudara sekalian, Tuhan itu memasukkan kita ke dalam sebuah perlombaan. 圣经却告诉我们，当我们重生之后，主把我们进入到一场比赛。 Dan dari ayat yang tadi kita baca, saudara sekalian, di situ saudara jelas dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya dipanggil untuk berlari dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan atau dirancangkan oleh Tuhan untuk kita. 而且根据我们刚才读过的经文呢，我们被呼召去恒心的奔那摆在我们前头后主计划给我们的路程。 Saudara, perlombaan yang kita ikuti ini saudara bukanlah perlombaan lari secara fisik. 那弟兄姐妹们，这场赛呢，不但是个体的， Tetapi perlombaan yang sedang kita ikuti ini adalah perlombaan iman, saudara. 可是我们比赛的就是我们要跑的就是信心赛跑。 Maka pertanyaan pentingnya saudara sekalian adalah bagaimana kita bisa berlari dengan stamina yang prima. 那重要的问题就是我们如何保持出色的耐力跑呢？ Saudara, teks kita memberitahukan 3 kunci, saudara. 今天的经文告诉我们3个关键， Saya sebut dengan 3 tekun. 我称之为3恒心。 Yang pertama, saudara sekalian, 第一呢， kalau kita ingin berlari dengan prima di dalam perlombaan iman yang sudah dirancangkan oleh Tuhan bagi kita, maka yang pertama, tekun yang pertama adalah kita perlu tekun belajar dari kesaksian para pahlawan iman. 弟兄姐妹们，如果我们要保持出色的耐力奔跑呢，那么我们就要恒心向信心英雄的见证学习。 Saudara, pasal 12 dimulai dengan kata-kata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. 弟兄姐妹们，12章以这样的话开头，我们既有许多的见证人，如同云彩围着我们。 Nah saudara, di sini kita langsung bisa melihat kaitan antara pasal 12 dengan pasal 11. 在这里我们可以直接看到第12章与第11章的之间的联系。 Kalau saudara membaca pasal 11, saudara akan menemukan Alkitab mencantumkan para saksi iman, para pahlawan iman, yaitu orang-orang khususnya di dalam perjanjian lama yang pernah berlari di dalam perlombaan iman itu. 如果弟兄姐妹们你读11章呢，你就会发现希伯来书的作者呢，他已经列出了许多见证人、信心英雄，就是在旧约时曾参加信心赛跑的人。
Jelas sekali saudara sekalian, para pahlawan iman yang ditulis di sini saudara sekalian, mereka bukanlah orang-orang yang sempurna. 很清楚的说，这信心英雄的，他们不是完美的人。 Tetapi yang pasti saudara sekalian, mereka adalah orang-orang yang bersaksi. Bersaksi tentang apa saudara sekalian? Bersaksi tentang penyertaan Tuhan di dalam perlombaan iman yang mereka pernah harus hadapi, saudara. 但可以肯定的说，他们是在信心赛跑里见证主的同在。 Dan saudara, melalui kesaksian mereka, kita belajar keberhasilan mereka. Tapi kita juga belajar kegagalan mereka. 而且通过他们的见证呢，我们可以学习他们的成功和失败。 Tetapi yang terpenting saudara sekalian, melalui mereka kita diingatkan bahwa Tuhan yang menyertai mereka di dalam perlombaan iman adalah Tuhan yang sama yang juga akan menyertai kita. 最重要的是，也提醒我们，如果上帝与他们同在，那么同样的上帝也与我们同在。 Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, engkau dan saya perlu belajar dari para pahlawan iman. 这就是为什么我们需要恒心向信心英雄的见证学习， Baik mereka yang hidup di zaman Alkitab, 像圣经时代的人物也好， atau mereka yang hidup setelah Alkitab selesai ditulis, 以及圣经写完之后还活着的人， baik mereka yang telah meninggalkan dunia ini, 或者离开这世界的人也好， atau orang-orang yang masih hidup yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita. 或者还活着的人，在我们周围的人也好， Saudara, kita perlu belajar dari mereka semua. 我们都要向他们学习。 Dan itulah sebabnya saudara sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya saudara sekalian, kita harus bersekutu dengan sesama orang percaya di gereja. 所以弟兄姐妹们，作为信徒，这就是为什么我们要与信徒在教会团契。 Kita tidak bisa berlari sendirian. 我们不能独自奔跑， Kita perlu belajar dari teladan iman sesama anak-anak Tuhan. 我们需要学习神儿女之间信心的榜样， Dan kita pun saudara sekalian perlu belajar untuk menjadi teladan iman bagi orang-orang yang ada di 而且 sekitar 我 kita. 们还需要成为其他信徒的榜样。 Dan sesungguhnya saudara, itulah artinya hidup bergereja. 这就是教会的生活的意义， Hidup di dalam persekutuan orang percaya. 就是活在信徒的团契里。 Saudara, apakah engkau ingin berlari dengan stamina yang prima? 弟兄姐妹们，你是否要保持出色的耐力奔跑吗？ Maka yang pertama, tekunlah belajar dari kesaksian para pahlawan iman. 那第一，你就是要持恒心，向信心英雄的见证学习。 Yang kedua, saudara sekalian, 第二的呢， yang kedua kita perlu tekun untuk membereskan penghalang-penghalang di dalam diri kita. 第二我们就要持恒心清理自己的障碍。 Saudara, kita semua setuju, kita semua tahu bahwa tidak mungkin kita bisa berlari dengan maksimal kalau kita membawa beban sambil berlari. 弟兄姐妹们，我们都知道，如果我们承担重担，我们不可能最佳的奔跑。 Dan kalau kita mau jujur saudara sekalian, seringkali yang membebani langkah iman kita itu adalah hal-hal yang kelihatannya netral, kelihatannya bagus, saudara. 通常呢，影响我们信心步伐的是看起来中立或美好的事物。 Misalnya saudara sekalian, disiplin belajar supaya lulus dengan nilai yang baik, tentu ini adalah sesuatu yang baik. 比如呢，为了取得好成绩，而自律学习，当然是件好事。 Ya, tapi kalau kemudian disiplin belajar itu saudara sekalian membuat kita mengorbankan waktu kita untuk membaca Alkitab, saudara, maka bukankah disiplin belajar itu telah menjadi beban penghalang yang kita bawa pada waktu kita berlari? 那弟兄姐妹们，如果自律学习牺牲了我们阅读圣经的时间，那么自律学习就成了障碍。 Meniti karir, membangun bisnis, saudara, itu tentu baik. Karena Tuhan sesungguhnya ingin kita berkarya dengan maksimal dalam hidup ini dan memiliki kehidupan yang baik. 开始事业、建立生意当然是件好事，因为上帝要我们努力工作，并过上好日子。 Tetapi kalau kemudian pekerjaan, kesibukan kita bekerja membuat kita akhirnya kelelahan di hari Minggu dan kehilangan semangat untuk beribadah, maka saudara, bukankah pekerjaan itu sudah menjadi beban penghalang yang kita bawa terus? 但是呢，如果工作的繁忙使我们在星期天感到疲倦，并且失去了敬拜的热情，那么工作就成为了障碍。 Memperhatikan keluarga. Saudara, memperhatikan keluarga tentu wajib, saya ulang sekali lagi, memperhatikan keluarga tentu wajib dilakukan oleh setiap orang Kristen.
那照顾家庭呢，是每个信徒的义务。 Tapi kalau itu kemudian menjadi alasan kita menolak pelayanan apapun, sekali lagi saya ulangi, kalau itu jadi alasan untuk kita menolak pelayanan apapun, saudara sekalian, bukankah keinginan memperhatikan keluarga bisa menjadi beban penghalang? 但是呢，如果这就是成为我们拒绝侍奉的原因， Maka sebagai seorang pelari di dalam perlombaan iman, saudara, kita perlu terus bertanya apa saja beban-beban yang memperberat langkah iman saya. 那么照顾家人的意念就会成为障碍。因此呢，作为信徒信心在跑的赛跑者，我们需要不断问，增加我们信心步伐的障碍是什么？ Dari waktu ke waktu, saudara, kita perlu terus mengevaluasi diri kita, bertanya kepada diri kita dan mencari tahu apa saja beban-beban yang selama ini menjadi penghalang bagi pertumbuhan iman kita. 我们要不断的问，继续的问，就是在我们的信心步伐当中，什么成为了我们的障碍？ Dan kita perlu tanggalkan itu, saudara. 而且我们要把它脱掉。 Saudara, Ibrani 12 juga menyebutkan bukan hanya beban saja, tetapi juga dosa itu sebagai penghalang kita. 弟兄姐妹们，希伯来书第12章也提到，罪也是我们的障碍。 Saya kira ini sudah sangat jelas, saudara sekalian. 我觉得这已经很清楚了。 Kalau kita terus membiarkan dosa itu melekat dalam hidup kita, 如果我们继续让那个罪扎根在我们的生活中， maka perlahan tapi pasti, saudara sekalian, maka dosa itu akan semakin hari semakin melemahkan kita, bahkan melumpuhkan kita sehingga kita berjalan terseok-seok, saudara. 就是那么缓慢，但可以肯定的说呢，就是它会削弱，甚至使我们的信心步伐瘫痪。 Maka maukah kita tanggalkan dosa-dosa yang menjadi penghalang bagi kita? 你是否愿意把它脱掉呢？ Saudara, jika engkau ingin berlari dengan stamina yang prima, maka engkau dan saya perlu tekun untuk membereskan penghalang apapun yang menghambat relasi kita dengan Tuhan dan sesama. 那弟兄姐妹们，如果你要保持出色的耐力奔跑，那么你就要持恒心清理任何阻碍我们与主和其他人关系的障碍。 Yang terakhir, saudara sekalian. 最后的， Saudara, kalau kita ingin berlari dengan stamina yang prima di dalam perlombaan iman yang dirancangkan oleh Tuhan bagi kita, maka yang ketiga, kita perlu tekun mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. 弟兄姐妹们，如果我们要保持出色的耐力奔跑耶稣为我们计划的路程呢，那么我们就要恒心转眼仰望耶稣。 Dan saudara, di antara 3 tekun yang kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, saudara, yang terakhir ini adalah yang terpenting, saudara. 弟兄姐妹们，在这3个恒心，刚才我们所思想的，这是最重要的一个。 Mengapa, saudara sekalian? 为什么呢？ Sebab hanya karena karya Kristus semata-mata, saudara sekalian, engkau dan saya bisa berada di dalam perlombaan iman ini. 因为只有依靠基督的工作，我们才能参加信心的赛跑。 Saudara, Yesuslah pribadi yang memungkinkan kita untuk menjadi pelari di dalam perlombaan iman yang sedang kita jalani. 弟兄姐妹们，耶稣是使我们成为信心赛跑中的赛跑者的那一位。 Dan kalau saudara membaca bahasa aslinya, saudara sekalian, di sini dikatakan Yesus itu adalah titik permulaan dari perlombaan iman kita. 如果你读它的原文呢，就是说耶稣是我们信心赛跑的起点。 Tanpa Yesus, saudara sekalian, kita tidak pernah bisa masuk ke dalam perlombaan iman itu. Kita hanya sekedar jadi orang yang luntang-lantung di luar sana yang tidak tahu kemana arah hidup kita. 如果没有耶稣，我们就无法进入信心赛跑，我们成为无定向的人。 Tetapi bukan hanya itu, saudara sekalian, kitab Ibrani juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. 不仅如此，弟兄姐妹们，希伯来书还说，耶稣是使我们的信心达到完美的那一位。 Yesus bukan hanya sekedar titik mula, saudara sekalian, tetapi Yesus juga adalah pribadi yang terus-menerus menuntun kita supaya langkah iman kita semakin hari semakin seturut dengan kehendak Bapa. 耶稣呢，他不但是我们信心的起点，可是他也一直引导我们的人，使我们能符合上帝的旨意。 Itu artinya, saudara sekalian, kita tidak berlari tanpa arah. 这意味着我们不是无定向的奔跑， Tetapi kita berlari mengikuti jejak-jejak Kristus. 可是我们在跟着基督的脚步下奔跑。
Dan yang tidak kalah penting saudara sekalian, Yesus adalah pribadi yang telah menyempurnakan iman kita. 而且最主要的是，耶稣是完成我们信心的那一位。 Ketika disalib, Yesus berkata, sudah selesai, maka sempurnalah sudah karya keselamatan yang dirancangkan Allah bagi manusia berdosa. 当耶稣在十字架上说成了时，上帝为罪人所计划的救恩工作就完成了。 Yesus telah menjadi pemenang perlombaan. 这意味着耶稣已经成为赛跑的胜利者。 Dan karena Yesus telah menjadi pemenang perlombaan, engkau dan saya sebagai pengikut-pengikut Yesus, engkau dan saya pun berlari mengikuti jejaknya untuk menyongsong kemenangan yang pasti itu. 而且因为耶稣已经赢了，我们作为信徒的，我们就要跟随他的脚步奔跑。 Saudara, kita tidak berlari tanpa hasil, tidak saudara. 弟兄姐妹们，我们并非没有成功就奔跑， Tetapi kita berlari dengan kepastian menerima hadiah hidup yang kekal itu. 但我们呢，奔跑因确信获得永生。 Itulah sebabnya saudara sekalian firman Tuhan memanggil kita untuk berlari dengan mata yang terus memandang Yesus. 弟兄姐妹们，这就是为什么神的话语呼召我们持恒心、定睛仰望耶稣去奔跑。 Memandang Yesus yang rela datang ke dalam dunia ini dan menderita bagi engkau dan saya. 仰望那愿意来到这个世界为我们受苦的耶稣， Memandang Yesus yang meskipun ia dicobai tetapi ia menang terhadap pencobaan. 仰望那受试探但一胜过罪恶的耶稣， Memandang Yesus yang terus-menerus mengasihi orang-orang yang bahkan dikucilkan oleh orang lain. 仰望那一直爱被社会排斥的人的耶稣。 Sekali lagi saudara sekalian, engkau ingin berlari dengan stamina yang prima? 弟兄姐妹，我再次问你们：你们要保持出色的耐力奔跑吗？ Tekunlah mengarahkan pandanganmu kepada Yesus. 那持恒心，转眼仰望耶稣吧。 Saudara, entah saudara sadar atau tidak, ada satu lagu yang terus diputar di awal kebaktian doa kita sejak bulan September 2019. 弟兄姐妹们，我不知道你们有没有意识到呢？自2019年，19年9月以来呢，在祷告会开始之前，总是播放一首歌。 Judulnya Pandanglah pada Yesus. 这首歌的歌名是当转眼仰望耶稣。 Saudara, lagu ini diputar terus bukan tanpa tujuan. 这首歌一直播放是不是没有目的的？ Lagu ini terus diputar saudara sampai hari ini mengingatkan kita bahwa pada waktu kita datang berdoa saudara sekalian, kita mau mengarahkan mata iman kita kepada Yesus, imam besar kita, juru syafaat kita. 那这首歌呢，一直播放到今天，是要提醒我们，当我们祷告时，我们愿将我们信心的眼睛仰望耶稣，因为他是我们的大祭司，我们的代祷者。 Tetapi bukan hanya pada waktu kebaktian doa saja. 但不仅在我们祷告时， Setiap saat saudara di dalam perlombaan iman yang sedang kita jalani ini saudara, kita perlu terus dan terus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. 每一次当我们奔那摆在我们前头的路程呢，我们都需要将信心的眼睛仰望耶稣。 Sebab disitulah letak kekuatan kita untuk terus berlari dan terus berlari di dalam perlombaan iman yang sudah Tuhan rancangkan bagi kita. 因为我们的力量就在于其中，它能使我们在信心赛跑中不断的奔跑。 Saudara, apakah engkau mulai lelah di dalam perlombaan iman? 弟兄姐妹们，你在信心赛跑中是否开始感到疲倦？ Malam ini datanglah kepada Yesus. 今天晚上来到耶稣前吧。 Apakah engkau merasa hidupmu kehilangan arah? 你是否感到你的生命没有方向？ Malam ini datanglah kepada Yesus. 今天晚上来到耶稣前吧， Arahkan mata imanmu 仰 kepada 望， Yesus yang mengasihi engkau. 把你信心的眼睛仰望爱你的那位主。 Mari kita tunduk kepala. 我们低头祷告。 Saudara, mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹们，我们安静在主面前。 Kalau saudara mau dan saudara mampu, saudara boleh mengambil sikap berlutut. 如果你能跪下，你可以跪下。 Saudara, di dalam keheningan mari kita merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. 在静默的时间里，我们来思想主要对我们说什么。
Dan apa yang menjadi respons kita? 那我们要怎样去回应主呢？ Mari kita tenang di hadapan Tuhan. 我们安静的来到主面前。